Ramai yang tengah susah sekarang ni. Serius doh. Ada yang cuba berniaga tepi jalan, ada yang cuba berniaga bandel, niaga makanan dan apa-apa je lah. Ada juga yang cuba untuk buat benda-benda tak elok, seperti mencuri, merompak, scam orang dan macam-macam lagi lah. Hari-hari ada kes. Tetapi ada juga yang masih percaya amalan-amalan karut, seperti percaya bomoh tarik duit, bomoh ekor dan macam-macam lagi lah. Selalunya mangsa paling kuat kena scam duit je. Tetapi ada satu kes yang viral baru ni, mangsa bukan setakat kena scam je doh, dia siap hilang nyawa lagi. Dikatakan mangsa kepada bomoh ni buat masa sekarang ni adalah 12 orang, dan angka tu mungkin akan meningkat. Assalamualaikum, nama aku Bang Boy dan welcome to channel Bang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Pada 23 Mac pukul 12.30 malam, seorang anak tiba-tiba mendapat pesanan daripada ayahnya dekat tengah-tengah malam tu, mengatakan yang dia dalam ketakutan. Ayahnya menyebut lagi yang dia berada di dalam hutan dan tak ada siapa pun yang boleh dipercayai pada saat tu. Kalau apa-apa terjadi pada ayah, inilah lokasinya. Pada masa voice note tu masuk, anaknya sedang tidur nyenyak dan hanya tersedar pada besok harinya. Risaulah kalau apa-apa terjadi pada ayahnya. Dia terus mendapatkan pihak berkuasa untuk melaporkan kehilangan. Disebabkan ini, semua pecah lubang. Semua gejala penipuan seorang bomoh telah terbongkar. Penduduk Kampung Balun, Wajanaya, Banjarnegara digegarkan dengan penemuan sejumlah 12 mayat di dalam sebuah kubur besar di dalam sebuah ladang milik seorang bomoh yang dikenali sebagai Mbah Selamat. Semua ni terbongkar apabila mangsanya yang terakhir, seorang penduduk Sukabumi, Jaya Barat, menemuinya dengan harapan dapat menggandakan duit yang dimilikinya. Mbah Selamat menjanjikan akan menggandakan duit sebanyak 70 juta rupiah kepada 5 miliar rupiah. Miliar ni kalau pada siapa yang tak tahu adalah lebih kurang 5 bilion lah. Menurut anak kepada mangsa terakhirnya, dia pernah menemani ayahnya untuk bertemu dengan Mbah Selamat, atau nama sebenarnya adalah Selamat Tohari. Dorang ni pergi berjumpa adalah untuk berunding tentang proses menggandakan wangnya. Mbah Selamat mengatakan yang dia adalah seorang bomoh yang berilmu tinggi dan telah menjadikan ramai orang kaya raya. Akibat termakan dengan kata-kata Mbah Selamat ni, mangsa yang bernama Parianto bercadang untuk menemuinya sekali lagi dengan membawakan sejumlah wang. Tetapi selepas penemuan kali kedua, selepas duit 70 juta rupiah tu diserahkan, Parianto terus kena sidai. Mesej tak reply, call tak berangkat, setakat belanja blue tick je guys. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Penyudahnya terus senyap. Last Parianto ni mengambil keputusan untuk pergi ke rumah Mbah Selamat ni sendiri untuk konfront. Dan pada 23 Mac, dia pergi bersendirian untuk menemui kaki scam ni. Dan itu adalah hari terakhir Parianto ditemui hidup. Satu operasi pencarian dilakukan oleh pihak berkuasa Banjarnegara dan segala kegiatan Mbah Selamat terbongkar dengan penemuan mayat yang ditanam di dalam kebun miliknya. Mbah Selamat telah mula beroperasi sejak tahun 2020 lagi guys. Dan ini menguatkan spekulasi polis yang mengatakan ramai lagi mangsanya yang terkorban. Satu persatu mayat ditemui. Mayat Parianto ditemui pada 1 April 2023. Baru je beberapa hari lepas. Update semalam, mereka telah menemui sebanyak 10 orang dan pada hari ini, 5 April, mereka menemui lagi 2 orang mayat telah ditanam di tapak berhampiran. So far, hanya Parianto saja yang telah dikenal pasti. Modus operandi Mbah Selamat ni mudah guys. Dia akan advertise hikmat dia dekat media sosial dengan mengatakan ramai gila yang dah jadi kaya raya dengan menggunakan hikmat beliau. Dan apabila orang tu dah sangkut, dia akan mengajak mangsa untuk bertemu di rumah kediamannya dengan membawa sejumlah kecil wang untuk digandakan. Lepas tu orang tu pun balik. Dan setelah beberapa hari, mangsa dipanggil kembali ke rumahnya untuk memberikan jumlah wang yang telah digandakan tu. So, katakanlah mangsa tu bagi 10,000. Dalam beberapa hari, duit tu akan beranak-ranak menjadi 20,000. Dengan cara ni, mangsa terus sangkut mata dah nampak duit. Next time, mangsa datang, confirm dia bawa duit dengan jumlah yang lagi banyak. Time ni lah selalunya Mbah Selamat akan menjanjikan pemberian gandaan duit tu dalam masa beberapa hari juga. Penyudahnya, kena sidai.
Last bila mangsa ni mengamuk, Mbah Selamat mencadangkan untuk mereka menjalani satu ritual di ladangnya dekat tengah-tengah malam. Ritual apa Abang Boy tak tahu. Time ni lah Mbah Selamat akan memberikan mangsanya minuman yang telah bercampur dengan potassium cyanide. Setelah mangsa lemah dan tak sedarkan diri, Mbah Selamat terus mencekik mangsa sehingga mati dan kemudiannya mayat tu akan ditanam di dalam sebuah kubur yang telah digali siap-siap untuk mangsa. Mbah Selamat ni dia bukan buat kerja seorang-seorang guys. Dia ada seorang lagi pembantu untuk kerja-kerja iklan di media sosial. Ada online marketing siap. So anyway, menurut Mbah Selamat, tak semua mangsa-mangsa penipuannya dibunuh. Ada juga mangsa yang masih hidup. Mana yang mati dibunuh ni adalah mangsa yang tak redha dia kena scam. Lebih kurang macam kau duk tanya 40-50 kali sampai nak pergi jumpa tabletop bagai. Time tu lah dia akan bunuh mangsa. Kalau mangsa dia tu redha, dah kena tipu, dah tak kacau Mbah Selamat, kira macam dorang ni bernasib baik sebab tak kehilangan nyawa. Ini kata dia tau. Gila Mamat ni. Kalau Abang Boy lah, bila dah kena tipu macam tu, takkan dah lepas macam tu je kan. Confirm kena kutip. Tapi itulah, maybe dekat sana environment dia lain sikit kot. Menurut pengakuan Mbah Selamat sendiri, mangsa-mangsanya berasal daripada luar daerahnya. Ada yang berasal daripada Lampung, Jakarta, Palembang dan Jogja. Isteri kepada Mbah Selamat menafikan yang dia ada kena-mengena dengan aktiviti jenayah si Mbah Selamat ni. Dia kata dia tak tahu pun apa yang si Mbah ni buat dengan mangsa-mangsanya. Menurut siasatan polis, kesemua mangsa telah dibunuh di dalam kebunnya dan bukan di rumah. So far hanya ada 2 pelaku je yang ditahan untuk membantu siasatan. Sekiranya didapati bersalah, Mbah Selamat bakal berdepan dengan hukuman gantung sampai mati ataupun penjara seumur hidup. Setakat hari ni tak ada lagi perkembangan terbaru mengenai kes ni, dan kes ni masih dalam siasatan. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.